Hello, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hazim bin Muhammad Jailani dari kos Material Engineering, nombor ID 21001593. Saya Nur Latifah binti Halim dari kos Material Engineering ID 21001684. Hai, saya Nuralis Patricia binti Zukiman, nombor matrik 21001716. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Fatimah Zahra daripada kos Material Engineering ID 21002557. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi memartabatkan negara kita Malaysia, saya Daniel Hakim bin Muhammad Razif ingin mengupas berkaitan strategi Malaysia dalam menangani hakisan sosial terhadap kelestarian etika dan peradaban. Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan hakisan sosial? Sebelum saya meneruskan dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan definisi hakisan sosial. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, hakisan sosial ini bermaksud perihal terhakis berkaitan masyarakat. Hakisan sosial ini merupakan sesuatu yang ganjil melibatkan unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membimbangkan kehidupan kelompok sosial. Kita dapat lihat hakisan sosial ini acap kali berlaku dalam kalangan golongan remaja. Gejala sosial ini juga dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etika dan moral individu seperti yang kita bakal lihat berdasarkan keratan-keratan akhbar berikut. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Agenda dokumentari ini dapat dibahagikan kepada dua indikator yang penting. Pertamanya, faktor berlakunya hakisan sosial dan juga akan menekankan fokus utama kami, iaitu strategi Malaysia dalam menangani hakisan sosial. Dan terakhir, kami akan mengadakan sesi penggulungan, iaitu membuat satu kesimpulan terhadap hakisan sosial. Baiklah, seperti yang kita tahu, kejatuhan sosial seorang individu adalah berpunca daripada kelemahan didikan agama dan moral. Kelemahan didikan agama dan moral adalah antara salah satu faktor berlakunya gejala sosial. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala sosial tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mendalam. Mereka tidak takut pada dosa ataupun pembalasan daripada Tuhan di atas perbuatan mereka. Sebagai contoh, bergurau dengan perkara yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, sikap tidak mengambil berat oleh ibu bapa. Sikap ibu bapa juga boleh menyebabkan remaja terjerumus dengan gejala sosial. Kebanyakan anak-anak yang bermasalah adalah berpunca daripada ibu bapa yang tidak memberi perhatian dan mengabaikan anak-anaknya. Ada segelintir ibu bapa yang begitu sibuk dengan kerjaya sehingga anak-anak terabai dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Selain itu, tidak kurang juga ada yang melakukan gejala sosial ini semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka sendiri. Yang ketiga, terikut-ikut dengan sikap negatif rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya juga boleh mendorong remaja terlibat dalam gejala sosial. Disebabkan faktor pergolakan keluarga di rumah, remaja cenderung untuk berjumpa rakan sebaya bagi mencari kebebasan dan keseronokan. Oleh itu, remaja begitu mudah terikut-ikut dengan sikap rakan-rakan mereka yang mendorong untuk melakukan perkara-perkara negatif. Apabila bersama rakan-rakan, mereka cenderung untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti merokok,
melepak membuang masa dan sebagainya. Akhir sekali, sikap individualistik masyarakat. Sikap masyarakat yang tidak mengambil berat tentang permasalahan remaja juga menjadi salah satu faktor. Masyarakat hari ini cenderung untuk bersikap individualistik atau tidak mahu menjaga hal orang lain. Oleh itu, tidak hairanlah jika ada remaja yang menagih dadah berdekatan dengan tempat tinggal mereka tetapi langsung tidak dipedulikan oleh masyarakat. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa pihak berkuasa sahaja yang perlu menanganinya. Sikap masyarakat yang tidak ingin mengambil tahu tentang hal orang lain pasti akan menggalakkan lagi gejala sosial di kalangan remaja. Dalam menangani masalah hakisan sosial ini, pihak kerajaan haruslah mengetatkan lagi undang-undang agar aktiviti haram tidak berleluasa. Sebagai contoh, black economy dan rasuah. Black economy bermaksud aktiviti-aktiviti yang berada di luar kawalan pihak berautonomi khususnya dalam aspek perundangan, regulatory dan pengesanan cukai. Secara asasnya, sebahagian besar transaksi ekonomi gelap ini melibatkan aktiviti-aktiviti perniagaan, perkhidmatan, perdagangan haram. Sebagai contoh, penjualan dadah, pelacuran termaksudlah seludup rokok. Jadi, amatlah penting untuk negara memastikan agar aktiviti ekonomi gelap ini dibanteras sepenuhnya. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap komponen ekonomi gelap ini mampu mengakibatkan keruntuhan moraliti peradaban Malaysia. Selain itu, individu itu sendiri haruslah mempunyai sikap tanggungjawab untuk memastikan diri mempunyai didikan agama dan moral yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan lemahnya didikan agama dan moral dalam diri seseorang, ia mudah terpengaruh untuk melakukan perkara negatif. Sebagai contoh, berlakunya kes-kes buli, dadah dan sebagainya dalam kalangan remaja. Kesimpulannya, hakisan sosial ini dapat membawa kepada 1001 keburukan sekiranya tidak dibendung dengan segera. Kepimpinan yang baik adalah kepimpinan yang menunjukkan contoh yang baik. Seterusnya, membasmi masalah sosial dalam kalangan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pihak kerajaan melalui agensi penguatkuasaan semata-mata. Sebaliknya, pihak komuniti itu sendiri perlulah memainkan peranan sosial tersendiri bagi memastikan kawasan komuniti yang mereka diami bersih daripada sebarang masalah sosial. Oleh itu, tanggungjawab komuniti sebagai salah satu ejen kawalan sosial tidak formal adalah satu inisiatif yang baik bagi menangani masalah sosial. Contoh aktiviti bagi kawalan sosial adalah skim rondaan sukarela dan amalan cakna kejiranan. Ketua SRS Taman Sri Gombak A, Samsudin Ngah berkata, sejak SRS dilaksanakan pada 2017, kadar jenayah setempat berkurangan kerana kehadiran 33 sukarelawan yang melakukan rondaan bergilir-gilir, terutama di waktu malam, sedikit sebanyak menutup peluang kejadian jenayah. Seperti yang kita tahu, SRS adalah satu skim yang dijalankan oleh sekumpulan pemas tautin untuk membantu pihak berkuasa membendung kegiatan jenayah di dalam komuniti setempat. Natijahnya, pencegahan masalah sosial yang bersifat bottom up, iaitu secara langsung daripada pihak komuniti sendiri, tidaklah menunjukkan impak yang tinggi, tetapi ia merupakan satu inisiatif yang baik bagi mencegah masalah daripada peringkat inside, iaitu komuniti, dan tidak terlalu bergantung kepada kawalan sosial formal semata-mata. Kesempurnaan. Dalam setiap bahagia ada kisah yang terlakar, bermula dari mereka yang dahulunya menitiskan air mata, mereka yang dahulunya berusaha demi satu kemerdekaan.
mustahil untuk kita hanya persiakan. Tertawalah dengan sejuta syukur atas apa yang dikecapi hari ini, kerana hari esok masih misteri. Seperti kita fahamkan, kelestarian bermaksud keupayaan atau pemikiran futuristik dengan mengambil kira keseimbangan persekitaran, ekonomi, politik dan sosial Malaysia dalam merancang pembangunan dan meningkatkan kualiti hidup. Namun, sekiranya pelaksanaan dan pembangunan itu tidak dirancang dan dikawal dengan seimbang, ia boleh memberi kesan kepada masyarakat. Contoh pada hari ini yang boleh menjadikan iktibar perkembangan media masa. Tanpa limitasi, kita dapat lihat keruntuhan nilai-nilai sosial dalam masyarakat mengakibatkan pelbagai isu-isu hangat dan perbualan mulut yang semakin merungsingkan di negara kita, terutamanya impak besar kepada generasi muda. Sosial, etika dan peradaban ini seharusnya dipandang serius oleh semua pihak kerana para remaja merupakan aset yang penting dalam pembentukan negara masa hadapan. Generasi muda juga mencorakkan identiti sesebuah negara seperti slogan Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Begitulah slogan yang menjadi tunjang perkembangan sesebuah negara. Tidak kurang juga daripada petikan Imam Bukhari pernah mengungkap, jika anda ingin melihat masa hadapan negara, lihatlah golongan remaja yang sekarang.